Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ni adalah video lecture untuk nota TC 2.3 sambungan daripada video yang lepas-lepas. Okay, so untuk video ni kita tengok setting of energy target and plan. Okay, so kita tengok organizing energy audit and analysis. Okay, so energy audit ni sebenarnya adalah method di mana kita buat evaluation kepada kita punya sistem, kepada kita punya sistem bangunan. Okay, so daripada audit ni sendiri, okay, kalau ikut perkataan audit tu maksudnya kita macam kita buat check up lah. Okay, so audit ni kita akan check performance of kita punya penggunaan tenaga dekat kita punya organisation ataupun bangunan. So kalau kita tengok kat sini, mula-mula dia punya step dia adalah prepare scope of energy audit and analysis. Okay, so bila nak buat energy audit ni, biasanya kita jemput external parties lah, orang luar. Okay, so dia akan datang ke kita punya tempat. Jadi kita kena brief dia ataupun kita kena maklumkan dia awal-awal. Okay, so contohlah dia nak buat audit dekat kampus UiTM Dungun. Okay, so kampus UiTM Dungun ni dia kawasan yang besar. Jadi kita tidak semestinya minta dia buat audit untuk keseluruhan kawasan. Sebab kalau lagi besar kawasan audit, of course kita kena bayar lagi mahal. So maybe kita akan target tempat-tempat yang mana digunakan hari-hari lah, seperti bangunan admin, library, blok bilik pensyarah, dewan kuliah. Okay, mungkin so mungkin macam asrama pun tidak perlu buat lah. Okay, itu yang pertama. Prepare scope, maksudnya kita kena brief dia kat mana yang kita nak buat audit, apa yang kita nak minta dia check, apa yang kita nak tahu. Okay, and then yang kedua, B, study resource requirement. Okay, study resource requirement. So kat sini dia kena check balik alat apa yang diperlukan, apa semua, siapa yang dia nak jumpa untuk buat interview, untuk tanya. Okay, technician mana yang bertanggungjawab. Okay, and then C, select audit method. Okay, select audit method. So ini audit ni dia ada banyak lah sebenarnya. Kita ada simple audit, kita ada detail audit. Okay, so kat sini dia tengok dia pecah dua. Okay, dia pergi ke D1 and D2. Okay, so D1 dia kata assign responsible person. Okay, D2 dia kata select external expert. Okay, sama ada kita boleh buat secara internal ataupun external. Okay, kalau internal maknanya kita pakai pekerja sendirilah. Mungkin contohnya ada pekerja di bahagian facility yang memang tugas dia untuk buat audit, dan kita boleh buat internal audit. Kalau kita tak ada competent person ataupun kita tiada kepakaran untuk buat audit tersebut, kita boleh hire external audit. Okay, so selepas dia dah pilih sama ada internal ataupun external, then dia pergi ke E1 ataupun E2. Maknanya dia conduct lah audit tu. Okay, so selepas audit tu diconduct, okay, auditor tadi akan buat satu report dan akan present kepada owner of the facility. Okay, kita pergi kepada detail untuk setiap proses tadi. Okay, kita pergi ke step A tadi, prepare scope of energy audit and analysis. So energy manager has to organize the meeting with head of EACs to gather the requirement. Okay, so dia kena meeting dengan head of EAC ni. Maknanya nak jumpa siapa yang jaga bangunan, siapa yang in charge untuk bangunan admin, siapa yang in charge untuk blok asrama, siapa yang in charge untuk dewan kuliah dan sebagainya. And then dia akan minta pandangan daripada head of EAC tentang perkara-perkara ataupun faktor-faktor yang head of EAC ni nak tahu untuk setiap bangunan dia orang. Okay, so bear in mind that head of EAC ni kadang-kadang dia bukan orang teknikal. Sebab tu kita kena ambil auditor yang ada kepakaran dia.
Okay, so mungkin head of ESC ni nak tahu macam mana setting automatic lighting, contohnya lampu jalan, lampu kaki lima, ruang koridor. Okay, kadang-kadang ada setting lampu ni dia pukul 7 malam dia automatic on. Okay, pukul 7 pagi automatic dia off. Katakanlah, tapi dia orang nak tahu. Okay, sama ada sensor tu masih dalam keadaan baik. Okay, ataupun dia orang nak tahu bila buat switching macam tu berapa dia punya penggunaan tenaga. Okay, itu yang dia orang nak tahulah. Okay, next, prepare scope of energy audit and analysis. Okay, at least consist of type of collected data. Okay, jenis data yang diperlukan, number of collected data. Okay, so kadang-kadang bila kita sebut pasal data ni, kalau kita ambil sekali saja data, so mungkin data tu tak berapa accurate. Okay, so kita kena ambil beberapa kali data, ataupun data tu kita rekod untuk satu tempoh yang panjang lah. So kita boleh compare data tu, kita boleh overlap data tu dalam bentuk mingguan ataupun harian. Okay, kita pergi kepada area or equipment that need to be audited. Yang ni yang kita kena declare kat dia. Okay, kawasan mana yang kita nak audit, keseluruhan ke ataupun partially ke. Okay, and then audit time frame. Ni kita kena kena alert jugalah. Takkanlah dia nak buat audit tu selama setahun untuk satu bangunan yang kecil. Jadi kita kena bagi dia time frame. Maksudnya mungkin dalam tempoh 2 minggu, sebulan. Okay, and then kita minta kat dia expected analysis result. Okay, kita minta kat auditor tu expected analysis result, sama ada dia nak buat dalam bentuk report ataupun presentation ataupun kedua-dua sekali. Okay, next kita pergi ke study resource requirement. Okay, apa yang kena ada kat dalam ni. Okay, resource involved in conducting an energy audit. Okay, yang pertama ialah metering equipment. Okay, yang ni adalah equipment yang paling important sekali lah. Okay. Okay, so yang pertama organization level. Maksudnya meter ni di cover kawasan yang besar. Okay, ini adalah to collect energy consumption data and factor related to energy using component. Okay, ni dia cover kawasan yang besar lah, organisation level ni. Kalau ESC level ni maknanya dia pergi spesifik kepada bangunan-bangunan tertentu. Okay, to collect amount of energy consumption, control parameter input and output. Okay, so basically kadang-kadang benda yang dia nak record tu, contoh energy consumption, dia punya kilowatt hour berapa. Kadang sama je, tapi cuma organisation level ni dia maknanya dia cover kawasan yang luas ataupun dia terlalu general. And then kalau kita nak pergi ke ESC level, specific to certain building, dia kan ukur benda yang sama tapi mungkin lebih detail lah, lebih tepat. Okay, tapi kalau kita pergi kepada ESC level, bermakna kalau contoh kita refer kepada kampus UiTM Bengun. So dalam kampus UiTM Bengun kita ada banyak bangunan-bangunan blok-blok yang berasingan. Kalau kita nak pergi ke setiap blok tu maknanya kita akan guna banyak meter, dan kalau kata kita sewa daripada luar ataupun kita hire external parties untuk buat, so mungkin cost energy audit ni akan jadi banyak. Okay, so untuk ESC level tidak semestinya kita buat semua, mungkin kita boleh pilih bangunan-bangunan tertentu sahaja. Okay, kemudian manpower. Okay, disebabkan kadang-kadang bangunan tersebut ataupun kawasan tersebut dia ada banyak building. Okay, jadi manpower ni kena ramai juga, ataupun manpower ni bergantung kepada keluasan kawasan dan juga bilangan bangunan yang dia nak buat audit. Okay, seterusnya ialah bajet. Okay, kalau kita buat internal pun kita kena bajet, external pun kita kena bajet. Okay, kalau internal mungkin kita perlu buat pembelian alat-alat energy audit yang kita tak ada. Okay, kalau eksternal mungkin kita kena bayar kepada kontraktor-kontraktor yang buat energy audit. Okay, then kita select audit method. Okay, so kalau kita buat secara internal,
maknanya dia conducted by internal staff, staff kita sendiri yang buat. Okay, and it will get effective result only if the organisation has adequate material equipment and capable staff. Kat sini poin penting dia. Okay, kalau kita ada staff dalaman yang boleh buat audit, okay, tak semestinya kita boleh buat juga, sebab dia bergantung kepada equipment pula. Okay, staff tu ada knowledge berkenaan dengan audit, tapi tak cukup equipment pun tak boleh juga. Okay, dia kena ada equipment and capable staff ataupun competent staff yang boleh buat audit. Okay, and then option yang kedua ialah external audit, yang mana company ni memang tugas dia buat audit. Okay, so kalau company yang buat audit ni biasanya dia ada complete equipment lah, sebab dia memang itu dia punya job scope dia kan. So kalau dia datang buat audit, dia akan bawa semua equipment dia. Okay, dia akan bawa semua pekerja-pekerja dia, dan dia akan susun siap-siap kerja dia, yang mana jaga kat sini, yang mana jaga kat sini. Okay, okay, kemudian assign a responsible person or select external expert. Okay, so if select internal audit method, then energy manager and head of ESC have to allocate the internal staff to take care of the energy audit work. Maknanya kalau kita buat internal tadi, kita akan ada seorang kepala, maybe kepala tu yang ada sijil energy auditor. Kemudian dia akan assign pula, ataupun dia akan buat allocation, allocation of work. Okay, dia kata head of ESC, okay, tugas dia apa. Okay, kemudian bahagian facility, tugas dia apa. Okay, so dalam energy audit ni, energy auditor tadi akan jadi bos lah. Dia yang akan separate kerja, dia bagi job scope kepada setiap orang, buat apa. Okay, itu kalau secara internalnya. Cuma bila internal ni maknanya semua staff tu kena pakai staff dalaman. Okay, pekerja kita sendirilah. Okay, kalau kita select external audit, okay, then energy manager has to look for an external expert to conduct the energy audit. Okay, so bila kita nak cari orang luar, pertama sekali kita kena check the credential of the external expert. Okay, kita check orang tu betul-betul tak dia ada sijil energy auditor, ataupun dia ada pengalaman tak buat energy auditor. Okay, sebab kita nak orang yang ada experience. Okay, kalau dia tak pernah buat energy audit, tiba-tiba dia masuk dalam kita punya campus katakan, okay, satu orang kata kawasan yang sangat besar lah. Jadi untuk orang yang baru nak buat audit, bila dia buat audit kat kawasan yang besar, mungkin akan berlaku ketidaktepatan data. Okay, so macam mana kita nak check dia? Kita minta dia punya CV. Okay, so daripada dia punya CV tadi, ataupun daripada dia punya detail, personal detail tu, kita boleh tengok dia ada ke tak qualification dia. Okay, contohnya dia belajar bidang apa, sijil apa yang dia ada, history of dia punya kerja dia, pengalaman dia. Okay, and then kita ask for the working record related to energy audit and analysis. Ni maksudnya kita minta rekod-rekod kerja yang dia dah buat lepas-lepas lah. Kalau kata dia pernah buat dekat bangunan yang besar, dia banyak buat dekat dia banyak buat energy audit untuk corporate punya building, factory, plant, maknanya dia bagus lah. Okay, kemudian kita request a full proposal including technical and financial proposal. Okay, so untuk yang ni, okay, so mula-mula kita kena contact external audit tu. Okay, kemudian biasanya external audit akan minta kita, okay, nak audit bangunan mana. Okay, boleh tak bagi dia punya floor plan. Okay, kemudian benda apa yang kita nak tahu. Biasanya macam tu. External audit akan minta maklumat kepada kita, owner of the building. Okay, drawing, plan ataupun electrical drawing. Okay, parameter yang kita nak audit tadi. Okay, berapa bangunan kita nak audit. So bila dia ada data tu, dia boleh buat dia punya pengiraan, dan dia boleh come out dengan financial proposal. Dia nak charge kita berapa. Okay, kalau kita panggil dia buta gitu je, kita tak tahu lagi dia nak charge berapa. Tiba-tiba dia siap kerja, dia charge kita beyond kita punya expectation. Okay, siapa nak bayar kan, kerja dah buat. Okay, so biasanya step dia macam ni lah. Okay, dan kita conduct energy audit. Okay, bila dia dah tahu skop kerja dia dah tahu kat mana nak audit,
So dia akan conduct energy audit. Okay, so bila dia nak buat energy audit, dia akan prepare the work schedule. Dia akan buat jadual. Okay, jadual ni jadual kerja lah, dan juga dia punya gancak dia. Okay, contoh minggu ni mungkin dia akan cover blok sekian-sekian, minggu depan dia akan cover blok sekian-sekian, ataupun staff A cover blok ni, staff B cover blok ni. Okay, so prepare the work schedule concerning all related factor including productivity, production time, condition of the machine, and etc. Okay, ini kalau melibatkan plan ataupun kilang, so banyak benda lah dia kena ambil tahu. Okay, select the appropriate timing and method to collect the data. Okay, maknanya kalau kita nak ambil data penggunaan tenaga contohnya, okay, kita tak boleh rekod dalam masa 1 hari. Okay, sebabnya data kalau 1 hari dia tak tepat. Okay, sebabnya bukan semua staff dia datang kerja hari-hari macam biasa. Contohnya seperti kita di kampus universiti. Okay, ada yang mana pensyarah kena keluar daripada office untuk mengajar di luar katakan. Okay, ataupun mungkin minggu tu ada setengah student yang tak ada, kena pergi ke latihan industri katakan. Okay, jadi penggunaan data tu kita nampak dia tidak terlalu tepat. So dia kena ambil data tu banyak hari. Okay, biasanya untuk energy ni at least 2 minggu. Okay, at least 2 minggu. Kalau nak cantik lagi sebulan. Okay, tapi kena kalau nak lagi bagus setahun, sebab kita boleh dapat pattern. Kita boleh dapat pattern. Okay, so select the appropriate timing and method to collect the data concerning the accuracy and the precision of the collected data, so that it will reflect the energy consumption of the organisation. Okay, F, get energy audit and analysis result. Okay, so selepas kita dah buat audit, kita ada data dia semua. Okay, so energy auditor tadi akan buat satu report lah. Okay, so the result cover pertama sekali the collected data related to energy consumption for each area or machine as required in the scope of work. Okay, so collected data ni adalah data yang kita request dia ambil tadi. Okay, katakan kita nak buat audit, so kita beritahu energy auditor data apa yang kita nak, so dia akan collect. Okay, yang kedua adalah analysis of result daripada data yang kita collect tadi. Okay, dia akan cover yang pertama in term of organisation level, secara general ataupun keseluruhan. Okay, so yang ni dia akan bagi overall energy consumption performance dan juga overall energy conservation activities. Okay, maknanya yang ni, okay, untuk overall energy conservation activity ni, katakanlah kita punya kampus dah sedia ada aktiviti-aktiviti untuk menjimatkan tenaga, jadi dia akan buat dia punya report performance of the energy conservation activities yang sedia ada ni, sama ada berkesan ke tak berkesan ke, jalan ke tak jalan ke. Okay, kemudian dia akan pergi kepada EAC level. Yang ni specific building ataupun specific block lah. So yang ni dia akan minta energy consumption performance of each EAC. Okay, yang ni pun sama juga, energy conservation activities of each EAC. Okay, katakan block admin dia memang ada buat energy conservation, tapi library dia tak ada buat. So dia akan report kat situ lah. Okay, and then dia akan pergi kepada equipment level. Okay, biasanya untuk equipment level ni dia dekat plant ataupun kilang lah. Sebab yang dekat plant ataupun kilang dia ada satu equipment yang mana penggunaan tenaga dia sangat besar, dan dia adalah main production punya equipment. Okay, and yang ketiga, okay, so selepas dia collect data, okay, daripada data ni dia tahu punca masalah dia. Okay, masalah yang menyebabkan berlakunya penggunaan tenaga yang tinggi. Itu yang masalahnya. Okay, so dia akan come out dengan solution. Okay, dia akan propose energy conservation measures. Macam mana nak solve masalah yang dia jumpa dekat data-data ni. Okay, contohnya dia kata dia buat audit. Okay, dia datang waktu malam, kita tengok lampu office terbuka tapi tak ada orang. Jadi dia akan propose sama ada pasang automatic sensor. Bila tak ada orang, lampu tu akan automatic off, ataupun pasang timer pukul 5.30 lepas semua orang dah balik pada office,
lampu tu akan automatic off. Okay, katakan itu apa-apa saja cara yang dia propose, as long as lampu tu tidak menyala kalau tak ada orang. Okay, seterusnya kita tengok get energy audit and analysis result. Okay, so bila kita buat energy audit, okay, kita dapat data, okay, data penggunaan tenaga. Okay, kita guna let's say 200 kWh per square feet ke. Okay, maknanya kita dapat satu value. So bila kita ada satu value, kita nak buat kita nak tahu kita ni jimat ke ataupun guna lebih daripada orang lain. So nak tahu dia, kita kena buat benchmarking. Okay, kita kena buat benchmarking, ataupun dalam bahasa mudah dia kita kena buat comparison lah. Bila buat benchmarking ni automatic kita kena buat comparison. So the analysis result should illustrate the comparison of current status. Okay, kita test kita punya reading ataupun data tu dengan yang pertama industry best practice, dua related laws and regulation. Okay, sebab selain daripada compare dengan bangunan lain ataupun tempat lain, kita kena refer juga kita ni mematuhi undang-undang ke tak. Contohnya berkenaan dengan penggunaan tenaga elektrik ataupun value voltage yang keluar daripada kita punya plug kat dinding tu. Okay, biasanya kita punya rating in between 230 to 240. Tiba-tiba bila energy audit datang, dia check kita punya voltage 210 katakan, ataupun 250. Dia lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada regulation. So something wrong kat situ. Okay, and then yang ketiga, previous information within the organisation such as past energy audit. Okay, so yang ni pula dia boleh compare dengan kalau kita pernah buat energy audit sebelum ni. Okay, sebab apa kita kena compare dengan energy audit yang sebelum ni? So kalau kita dah pernah buat energy audit, kita dah ada collected data, history of collected data, dan kita boleh compare. Okay, so bila kita compare dengan previous energy audit, secara tak langsung kita boleh tengok kita punya performance tu improve ke tak improve. Okay, so katakanlah kita check dengan energy audit yang lepas, katakan penggunaan tenaga yang baru ni lebih rendah, so that maknanya kita dah improve lah daripada previous punya sistem. Okay, tapi tiba-tiba kalau kita check, penggunaan tenaga lebih tinggi. Okay, dan kita kena cari punca sebab apa kita punya penggunaan tenaga untuk energy audit kali ni lebih tinggi daripada energy audit yang lepas. So kalau kita check, mungkin berlakunya pertambahan bangunan, pertambahan pekerja, okay, yang menyebabkan adanya pertambahan penggunaan tenaga. So kita kena justify, kita kena bagi sebab why kena penggunaan tenaga kita tinggi. Okay, kemudian kita tengok guideline of energy consumption for industry. Okay, kita kena compare pula dengan guideline of energy consumption for industry. Okay, so in term of energy consumption ataupun energy field ni, bidang penggunaan tenaga ni, okay, kita ada banyak badan-badan yang ada keluarkan guideline ataupun undang-undang lah, especially kalau dekat Malaysia ni kebanyakannya bergantung kepada Suruhanjaya Tenaga. Okay, so Suruhanjaya Tenaga ni dia dah ada dia punya referral dia. Okay, let's say berkenaan dengan lampu. So dekat Malaysia kita ada satu standard yang kita panggil the Malaysian Standard. Okay, yang mana dia ada standard kecerahan lampu untuk tempat-tempat yang berbeza. Seperti library, okay, berapa level kecerahan lampu. Okay, dekat dalam kelas berapa level kecerahan lampu. Okay, so dia ada dia punya tu lah. So nanti energy audit biasanya kalau dia nak ukur kecerahan lampu, dia akan pakai satu meter yang dipanggil lux level, LUX. Okay, lux level ataupun lux meter. Jadi lux meter ni dia akan letak meter tu di atas lantai ataupun atas meja, dan dia akan ukur lux level tadi. Okay, so daripada value dia dapat, dia akan comparekan dengan Malaysian Standard sama ada kecerahan lampu dekat dalam
bilik tersebut melebihi ataupun kurang daripada standard. Okay. Itu dia kena check. Kemudian specification of the machine or equipment. Okay. Yang ni pun dia kena check. Okay. Contohnya kita Malaysia, kita punya single phase supply kita 240 volt dengan frekuensi 50 Hz. Okay. So kalau awak pernah tengok dekat dalam charger handphone ke apa, dia bagi tahu output berapa ampere apa semua. Okay. So dekat Malaysia kita pakai 240 volt. Okay. And then dia punya frekuensi ialah 50 Hz. Tiba-tiba bila buat energy audit, dia jumpa satu motor ni yang mana rating dia 210, let's say 210 volt and frekuensi 60 Hz. Maknanya alat tu tidak sepadan ataupun tidak sesuai dengan kita punya supply elektrik. Okay. Sebab dekat dalam dunia ni kita cuma ada dua sistem elektrik. Okay. Dia bergantung kepada frekuensi. Ni mungkin awak background bisnes mungkin tak terdengar kan. Okay, so contohnya antara Malaysia dengan Thailand. Okay, so Malaysia dengan Thailand, Malaysia pakai 50 Hz, Thailand pakai 60 Hz. Jadi kalau awak beli let's say kipas dekat Thailand ataupun laptop dekat Thailand, okay, kemudian awak pakai kat Malaysia, mungkin ada masalah charging tak masuk dan sebagainya sebab market dia orang specification dia lain. Okay. Sama seperti kereta lah. Kalau Malaysia kita right hand drive katakan. Okay. Kalau awak pergi US, dia left hand drive. Okay. Dia tak sama. Setiap alat tu dia memang didesign spesifik untuk market negara-negara sekian-sekian. Okay. Sebab tu bila contohnya technician ataupun bahagian facility nak buat purchasing, pembelian barang, dia kena check benda-benda ni. Okay. Supaya kemudian hari dia tak mendatangkan masalah lah. Sama ada tak boleh pakai ke tak boleh guna ke, ataupun performance equipment tu tak mencapai seperti mana yang kita target, disebabkan salah spek tadi. Okay, the Energy Management Committee and head of ESC have to bring the energy audit and analysis result to implement to get the real energy saving. Okay. Jadi dekat dalam organisation kita dah ada satu energy committee. Okay. So kita kena ambil maklum cadangan-cadangan energy conservation measures daripada energy audit tadi untuk kita laksanakan dekat kita punya tempat. Okay. Kemudian energy target and plan has to be formulated and implemented. Okay. So bila kita dah ada energy conservation measures tadi daripada energy auditor, dia dah bagi dah cara-cara macam mana nak jimat tenaga, apa yang perlu improve. So komiti kena buat satu target and plan. Kalau dilaksanakan energy conservation satu katakan, okay, berapa lama nak laksanakan, okay, and then dia kena buat calculation sikit lah. Okay, hasil pelaksanaan berapa persen energi boleh dikurangkan. Okay. Kita tengok pula how to formulate energy target and plan. Okay, sebab kita kena buat target and plan kan. So macam mana nak buat? Okay. Mula-mula kali kita kena set up the saving target. Okay. Bila nak set up saving target ni, maknanya kita tak boleh kata kita nak 50% improvement, kita nak 10% improvement. Okay. So saving target ni kita kena buat proper calculation. Okay. Sebab kalau kita main cakap je kita nak 50% kurang, kita nak 40% kurang, okay, maknanya kita tak ada refer ataupun kita tak ada buat analisis dulu. So kalau kita bersetuju dengan 40% tadi, at the end mungkin kita tak achieve. So dia akan bagi bad image kepada energy committee, tak capai. Okay. So dalam kerja ni bila ada target tak capai, which mean dia adalah bad record lah.
Yang kedua, kena select and prioritize the energy conservation measures. Okay. So, katakan daripada energy audit tadi, okay, energy auditor tu akan bagi lebih daripada satu cara nak jimat tenaga. So, kita kena susun dia punya cadangan tu, yang mana nak buat dulu, yang mana nak buat kemudian. Okay. Bergantung kepada dari segi senang ke tak senang nak buat, ataupun bajet yang diperlukan untuk melaksanakan cadangan-cadangan tersebut. So, kita kena select and prioritize. Okay. So, mungkin kita boleh laksanakan cadangan-cadangan yang mana kalau nak buat dia tak memerlukan bajet yang tinggi. Okay. Ataupun kalau nak buat dia hanya memerlukan, let's say macam campaign ke, ataupun non-technical punya factor. Okay. So, bila melibatkan non-technical punya factor ni, biasanya bajet dia rendah sikit. Sebabnya biasa, okay, kalau daripada energy audit biasanya, okay, dia akan come out dengan 3 kategori energy conservation measures. Okay. Yang pertama ialah no cost. Okay, no cost ni maksudnya dia boleh improve penggunaan tenaga tanpa melibatkan kos. Okay, contohnya, bila dia tengok lampu office tidak dipadam pada waktu malam, padahal tak ada orang. Okay, kalau cadangan yang tak melibatkan kos, okay, maknanya mungkin dia akan lantik seorang wakil daripada pejabat tu. Maknanya orang tu akan keluar last sekali. Okay, dan dia akan tutup lampu. Jadi tak ada pertambahan kos. Okay, sebab dia tak pasang sensor ke apa. Okay. Okay, yang kedua tadi ialah medium cost. Yang pertama no cost. Okay, yang kedua medium cost. Okay. Medium cost ni mungkin dia akan pasang certain sensor. Okay, dia akan pasang certain sensor dekat office tu. Okay. Yang ketiga, mungkin dia akan buat automation system, smart system. Maknanya dia ada sensor and dia ada satu platform yang dia boleh monitor lampu tu secara online ataupun dekat internet. Dia boleh check, okay, lampu ni terpadam ke terbuka ke tak. Kalau terbuka, dia boleh off daripada jauh. Okay, tu mungkin melibatkan kos yang tinggi sebab melibatkan pembangunan sistem dan sebagainya. Okay. So, saya harap awak nampak dia punya overview kat situ. Okay. Dia cadang nak jimat tenaga macam sekian-sekian. Tapi cara nak buat dia, kita ada option. Sama ada nak buat dengan kos yang rendah, tiada kos, ataupun kos yang mahal. Okay. So, selepas kita dah susun yang mana nak buat dulu, yang mana nak buat kemudian, bajet yang mana tinggi, yang mana rendah, so kita boleh set up the implementation plan. Okay, kita boleh set up the implementation plan. So, dalam implementation plan ni kita kena letakkanlah siapa dia punya person in charge, siapa yang akan monitor dia punya keberkesanan. Okay. Okay, kita tengok set up the saving target. Okay, whose responsibilities, siapa punya tanggungjawab. Okay, so at organisation level, tanggungjawab tu jatuh kepada Energy Management Committee. Okay. Sebab Energy Management Committee ni adalah satu komiti yang cover keseluruhan kawasan. But dia adalah bahagian management kan. So Energy Management Committee has to analyse the result from energy audit and set or revise energy saving target for the organisation. Okay, dia yang kena buat perancangan apa semua. Okay. So kemudian dekat ESC level, ini jatuh tanggungjawab dia kepada Head of ESC. Yang mana Head of ESC has to set the saving target for each machine equipment in order to be able to set the saving target for ESC. Okay. So katakanlah Head of ESC ni dia jaga asrama pelajar. Okay. So dia saja yang tahu dekat asrama pelajar tu ada berapa banyak lampu, ada berapa banyak kipas, ke ada mesin basuh baju ke apa. So dia boleh target, dia boleh buat perancangan. Okay. In term of let's say timing untuk lampu tu on and off. Okay. Waktu di mana pelajar dibenarkan guna mesin basuh dan sebagainya. So dia akan buat pengiraan kat situ. Okay. Dan dia yang boleh set saving target.
Okay, tengok method to set the saving target. Okay, yang pertama, decide target without criteria. Yang ni maknanya dia terlalu general lah. Okay, yang ni terlalu general. Macam saya kata tadi, mungkin dia kira secara simple and dia beritahu dia nak reduction 10% reduction dikatakan. Tapi reduction of apa? Tu dia without criteria. Okay. Yang kedua, set up target against external information. Okay. Next best value from benchmarking. Okay, ni maksudnya kalau lah kata dia tengok bangunan-bangunan cekap tenaga ni, okay, penggunaan tenaga dia katakan 50% daripada energy audit tadi. Okay, so kalau dia nak target sama macam the best, mungkin tak dapat lah. So mungkin dikurangkan sikit. Okay, so mungkin dia kata okay, kalau bangunan boleh cekap dia boleh kurang 50%, mungkin kita target 20% ataupun 15% dulu. Okay, seterusnya adalah set up targets against internal information. Okay, controllability. Set up targets against internal information. Maksudnya yang ni berdasarkan maklumat yang kita ada secara internal daripada kita punya facility. Okay, kita boleh come out dengan kita punya target sendiri lah. Okay, maknanya kita tak refer benchmarking. Okay, berdasarkan data yang ada, kita buat kita punya target sendiri. Okay, tapi ni maknanya dia detail. Satu ni mungkin tak detail, without criteria. Yang ketiga ni detail sikit lah. Okay, dia akan beritahu untuk penggunaan tenaga elektrik dia nak berapa persen kurang. Okay, untuk tempoh masa lampu jalan dipasang berapa lama yang perlu diubah. Okay, so dia lebih detail. Okay, kita dah sebut berkenaan dengan benchmarking tadi. Okay, kita dah sebut berkenaan benchmarking ataupun comparison. So sebelum ni saya pernah bagi tahu, okay, setiap bangunan dekat Malaysia ni kadang-kadang dia tak sama bentuk, tak sama luas dan tak sama function. So macam mana kita nak buat comparison? Okay, macam mana kita nak buat comparison? Okay, bila kita nak buat comparison, dia adalah mesti apple to apple punya comparison. Okay, sama ada the same category. Okay, sama ada in term of unit yang sama. Okay, baru kita boleh buat comparison. Okay, contoh paling mudah, awak compare antara fuel consumption antara kereta, let's say Honda Civic dan juga Proton Prevey. Okay, dia adalah kereta yang brand. Okay, CC tak sama. Okay, tapi macam mana kita nak buat comparison? So that's why dia ada satu unit untuk fuel consumption. Dia kata how many kilometer per liter. So untuk 1 liter petrol, berapa kilometer dia boleh pergi. Okay, itu unit yang dia buat comparison. Jadi barulah dia boleh compare kan. Tak kisahlah kereta apa pun, dia nak compare Ferrari dengan Proton pun boleh. Okay, sebab dia tahu yang mana lebih, yang mana kurang. Okay, kalau ikutkan, kalau kita compare Ferrari dengan Proton, macam tak logik lah kan. Tapi kita bukan nak compare in term of dia punya harga dia, dia punya teknologi dia. Kita nak compare in term of satu parameter. Contohnya macam penggunaan minyak dia. Okay, sebab kita dah sedia maklum, katakan Ferrari dia punya enjin dia besar. Okay, Proton enjin dia kecil. So kita nak buat comparison in term of penggunaan minyak. Okay, so untuk penggunaan tenaga, okay, benda yang kita nak compare kan tu ialah Energy Efficiency Index ataupun EEI. Okay, parameter ni yang kita kena buat comparison. Walaupun kita compare antara kampus UiTM Bengun dengan kilang perabot katakan, so kita mesti lagi boleh buat comparison sebab kita bergantung kepada kita punya index. Okay,
As long as tempat-tempat tu dia ada indeks yang sama, unit yang sama, dan kita boleh buat comparison. Okay. Cuma untuk bangunan ni dia kena lebih adil lah sedikit. Kadang-kadang tak semestinya indeks dia sama, kita boleh buat comparison. Okay. Contohnya kita buat antara kampus Dungun dengan Kilang Prabot tadi. Okay, which dia punya function tu berbeza. Okay, kampus adalah pusat pendidikan katakan. Okay, yang mana Kilang Prabot ni adalah industri. Jadi of course dia punya layout tu berbeza. Kita lebih kepada alatan office, pejabat dan sebagainya. Kilang ni dia ada big machinery, heavy duty machinery yang menggunakan tenaga memang confirm tinggi lah. Okay, so kita kena tengok kesesuaian juga. Okay, kalau kita nak compare antara kampus Dungun dengan pejabat tanah daerah Dungun, dan yang tu boleh. Okay, sebab kedua-dua fasiliti tu ataupun kedua-dua bangunan tersebut adalah jenis office layout, jenis office layout ataupun jenis tempat yang ada jenis pejabat, bilik, alatan yang lebih kurang sama. Okay, dan bila kita buat comparison dan barulah adil. Okay, so walaupun indeks sama, tak semestinya kita boleh buat comparison. Okay, so nak buat comparison kita kena tengok dari segi background yang sama. Okay, kalau kita compare antara UiTM dengan Uniza, lagi okey lah sebenarnya. Dua-dua adalah educational institution. Okay, dua-dua bersifat layout dia office dan sebagainya. So bila kita buat comparison menggunakan AI yang sama, maka kita punya benchmarking tu lebih accurate. Jadi bila kita buat comparison, so kita akan dapat value yang paling rendah dan value yang paling tinggi. Jadi kita boleh pilih kita nak, ataupun kita boleh kira kita nak dekat mana. Okay, hampir to the highest value ke, okay, ataupun lower than middle value. So dalam kita punya saving target, kita kena ada satu, kita panggil dia baseline. Okay, dan kita kena ada set target. Okay, untuk dapatkan baseline dan juga set target tu, biasanya data yang kita dapat daripada energy audit tadi, kita kena plot graph. Okay, kita kena plot graph. Okay, so bila kita plot graph, contohnya ni ialah power consumption versus steam production. Okay, maknanya dia nak tahu, dia nak producekan steam dengan rating ton per hour. Okay, berapa nilai energy consumption dia. Okay, so data yang dia record tadi adalah yang dotted ni. Dotted ni adalah data-data dia. Okay, so daripada dotted line ni, dia akan buat satu garis lurus. Okay, dia akan buat satu garis lurus. Biasanya garis lurus ni dia generate oleh komputer. Okay, so komputer akan generate garis lurus. Biasanya garis ni akan lalu di tengah-tengah antara scattered data ni. Okay, so dia akan dapat satu visual trend. Akan dapat satu trend kat sini. Okay, yang mana trend ni disebabkan dia garis lurus. Okay, sebabkan dia garis lurus, so komputer boleh generate dia punya line equation. Okay, kalau pernah belajar dekat sekolah dulu, pernah belajar y is equal to mx plus c. Okay, y is equal to mx plus c untuk garis lurus kan. Okay, so daripada equation ni tadi, okay, maknanya kita dah dapat satu baseline. Okay, kita dapat satu baseline. Jadi kalau kita nak set up kita punya target, kita boleh letaklah line kita di atas ataupun di bawah.
baseline tadi. Kita pergi kepada select and prioritize the energy conservation measures. Ini yang kita cerita pasal antara banyak-banyak tarangan untuk improve penggunaan tenaga. So kita nak pilih yang mana yang nak buat dulu. Okay, yang mana yang nak buat kemudian. Okay, yang mana yang boleh buat ataupun yang mana yang tak boleh buat. Okay, so factor to be considered. Yang pertama sekali ialah company policy and energy policy. Okay. So mungkin polisi kita kata kita nak jimat tenaga with minimum cost. So kita pilih lah cadangan-cadangan yang guna minimum cost. Okay. Seterusnya ialah energy saving criteria. Okay. Dia nak saving in term of apa? In term of lighting ke? In term of air conditioning ke? Okay. Apa-apa saja yang kriteria yang menggunakan energi lah. Okay. Biasanya kalau untuk office layout, kita ada dua je meja ni, lighting dengan air conditioning. Pengguna elektrikal yang paling terbanyak sekali. Okay. Kalau kat industri mungkin ada heavy machinery lah, melibatkan motor-motor besar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah investment criteria. Okay, investment criteria. So investment criteria ni kita nak melabur, nak buat pembelian alatan baru, ataupun kita nak melabur, nak buat kempen kesedaran ke apa. Okay, as long as kesan dia tenaga makin penggunaan tenaga dapat dikurangkan. Okay. And then yang seterusnya adalah amount of energy saving. Okay, amount of energy saving. So daripada banyak-banyak cadangan tu tadi, okay, kita boleh agak okay, saya bagi contoh balik pasal lampu office yang tidak ditutup pada waktu malam. Okay, yang pertama, yang without cost, dia kata lantik seorang wakil untuk keluarlah sekali. Okay, mungkin sejam selepas office hour. So maknanya mungkin dia tak melibatkan pembelian equipment, tapi sejam yang extra tu mungkin office perlu bayar overtime kepada wakil tersebut. Katakan, so dalam sebulan tolak hari cuti mungkin ada 22 jam. Sehari sejam, 22 hari bekerja, 22 jam. Company perlu bayar OT kepada wakil tersebut. Okay. So itu cost dia. Okay. Yang kedua, yang melibatkan penggunaan sensor. Okay. So kalau nak gunakan sensor, berapa pula harga dia? Okay, berapa pula harga dia? Okay. So daripada penggunaan sensor tadi, kita boleh buat pengiraan. Kalau lampu tu tutup on time, berapa penyumbatan of energy. Okay. Ataupun yang ketiga, kalau kita nak melabur, nak buat smart system yang mana kita bukan setakat boleh kontrol lampu, kita boleh kontrol lampu, aircon, komputer dan sebagainya. Okay, of course dia memerlukan pelaburan yang besar, tapi hasil dia macam mana? Okay, so kita buat comparison daripada tiga-tiga cadangan tu untuk masalah yang sama, katakan. So dalam engineering, okay, ataupun dalam management, biasanya kita tak tengok kos pembelian. Okay, kita akan tengok dia, kita panggil dia life cycle cost. Okay, maknanya kos beli, kos maintain atau penggunaan, campur dengan kos untuk kita scrap. Kita beli berapa harga, bila kita nak operate alat tu berapa pula kita kena bayar. Okay, and then katakanlah kita dah guna selama beberapa tahun, kita dah tak nak guna dah, kita scrapkan barang tu. Okay, so bila kita scrap barang tu, kita boleh jual dia second hand ke, ataupun kita just buang begitu saja. Jadi dia akan ambil total cost tu dan buat comparison, which one is lower. Okay. Kemudian kita tengok improvement budget of each energy conservation measures. Okay. Dia dah buat amount of energy saving, dia boleh kira balik berdasarkan tarif elektrik, dia boleh agak berapa budget yang boleh dijimatkan. Okay. Kemudian human resource to implement the measures. Okay, human resource to implement the measures. Kalau kita beli sensor, melibatkan staff ke tak? Okay, mungkin melibatkan
semasa pemasangan lah, kita kena minta staff pasang ke, ataupun kita hire kontraktor untuk pasang ke. Okay, kalau kita lantik wakil untuk tutup lampu tadi, macam saya kata tadi, mungkin dia akan melibatkan human resource. Okay. Seterusnya ialah operation and or production plan. Okay. So bila kita dah susun yang mana kita nak buat dulu, yang mana nak buat kemudian, okay, yang mana tak ada buat, yang mana nak buat, so kita kena buat plan. Okay, kita kena buat plan. Okay, plan ni kena detail lah. Yang mana nak buat dulu, siapa in charge, okay, benda apa nak kena monitor. Okay, prioritize the selected measures. Ini yang saya beritahu tadi. Okay, so dalam banyak-banyak cadangan tadi, kita boleh kategorikan dia kepada no investment measures, maknanya no cost measures. Yang kedua, medium investment measures ataupun medium cost. Kemudian yang ketiga ialah large investment measures atau yang melibatkan high cost. Okay, so no or low investment measures can be implemented immediately, follow with medium and large investment measures. Maknanya kalau benda tu tidak melibatkan cost, okay, tak payah fikir, buat terus. Okay, maknanya kita select dia as a prioritize measures, sebab dia tak melibatkan cost. Okay, dalam bisnes ataupun organisation ni, benda-benda yang kita nampak free ni kita buat dulu. Okay, so however, order of implementation can be different for each organisation, depend on resource and budget. Okay, so kadang-kadang cadangan yang sama boleh diberi kepada bangunan yang lain. Contohnya Uniza buat audit. Okay, auditor dia bagi cadangan yang sama. Okay, tapi tidak semestinya dia akan follow seperti mana yang UiTM buat. Okay, sebab mungkin dia kekurangan kaki tangan, ataupun mungkin dia tidak ada bajet yang sama. Jadi pelaksanaan tu mungkin berbeza, walaupun cadangannya sama. Kemudian kita set up the implementation plan. Okay, tadi kita dah buat target plan, kita dah rancang apa semua. Sekarang ni kita nak tengok macam mana nak dilaksanakan. So Energy Management Committee has to set up the implementation plan for energy conservation measures and integrate with other activity in the organisation. Maknanya kalaulah kata tadi punca masalah tu ialah lampu office tidak ditutup pada waktu malam, jadi Energy Management Committee mungkin boleh cadangkan kepada human resource untuk buat satu undang-undang ataupun law kepada staf pejabat, yang mana dia kena tutup lampu bila ataupun siapa yang terakhir keluar pejabat kena tutup lampu. Okay, ataupun mungkin kalau dia tak tutup lampu, allow dipotong ke sebagainya, contoh lah kan. Ataupun kita boleh in term of merit, siapa yang dapat jimat tenaga paling banyak, okay, dia akan dapat merit sekian-sekian. So hujung tahun kita tengok siapa merit banyak, okay, dia akan dapat award. So ada banyak cara kita nak sanakan ataupun nak promote energy efficiency ni. Okay, so the most important factor is human resource. Okay, the most important factor is human resource. Set up sustainable improvement team. Okay, maknanya dalam setiap ruang pejabat, okay, pejabat bendahari ke, pejabat fasiliti ke, patutnya kena ada wakil yang in charge, ataupun kita buat dia secara rotate, bergili-gili. Okay, hari Ahad siapa yang akan check lampu yang tak tutup, hari Isnin siapa yang akan check lampu yang tak tutup, macam tu. Okay, kemudian yang seterusnya adalah implementation plan has to comply with the energy saving target and investment plan of the organisation. Maknanya dalam perancangan tadi, okay, kita dah rancang untuk bayar OT kepada seorang saja staff untuk jaga lampu. Tiba-tiba bila nak laksanakan, kita suruh 2 orang yang jaga. Okay,
maknanya kita kena bayar dua orang, dua overtime. Okay, dah lebih daripada kita punya plan, over budget. So kat situ tak boleh lah. Okay, kalau plan kata seorang, then kita kena lantik seorang. Okay, kalau plan dua orang tapi kita gunakan seorang sebab kita rasa dah mencukupi, itu tak apa, sebab kita reduce budget. Tapi kalau over budget tak boleh. Okay, kita tengok measurement and verification concept, and M&V concept ni. Okay, so energy saving is equal to base year energy use minus post retrofit energy use. Okay, ni adalah basic formula lah. Okay, nanti kita akan tengok lah macam mana nak guna formula ni. Okay, ataupun satu lagi ialah base year energy use minus post retrofit energy use, and then plus minus adjustment. Dia ada sikit tolerance kat sini. Maknanya pengiraan energy saving ni tidaklah terlalu tepat, jadi nak adjust dia punya ketepatan tu, dia ada tambah plus minus kat sini. Tu kita boleh agak ketepatan dia in between range mana. So adjustment is the factor to bring the base year and post retrofit year to the same conditions, such as weather, occupancy rate, level of output. Okay, sebab seperti yang saya beritahu tadi, contohnya dia nak check penggunaan tenaga dekat pejabat. Okay, so dekat pejabat ni dalam satu tahun, okay, takkan tak ada orang ambil cuti. Okay, takkan tak ada orang yang sakit. So based on itu, dia akan buat satu adjustment lah. Okay, untuk cover faktor-faktor sekian-sekian. Okay, so untuk measurement and verification option, okay, dia ada 4 option. Yang pertama ialah partially measured ataupun retrofit isolation. Yang ni maksudnya dia buat performance verification ni, maknanya dia nak check sistem kita ni dekat tempat-tempat tertentu saja. Dia tidak cover semua kawasan. Okay, dia tidak cover semua kawasan. Dan hasil measurement ni adalah daripada retrofit, maknanya dia repair ataupun ganti sistem yang sedia ada. Itu maksud dia retrofit. Okay, jadi maknanya performance diukur ni adalah kepada sistem yang diubah suai. Okay, itu option yang pertama. Okay, contohnya office tu asalnya dia pakai lampu fluorescent T8, tiba-tiba office tu tukar lampu LED. Okay, so dia nak check dia punya measurement and verification. Jadi yang tu kita panggil dia partially measured retrofit isolation. Okay, sebab office lain dalam kampus mesti dia pakai lampu lama, office tu saja yang tukar, jadi dia buat measurement kat situ saja, so dia buat partially. Okay, option yang kedua adalah retrofit isolation. Okay, ataupun nak lebih detail, awak boleh tengok dekat dalam Google ke apa, dia akan cerita lebih detail lah apa itu retrofit isolation. Okay, yang seterusnya ialah whole facility. Ini cover keseluruhan kawasan bangunan. Okay, kalau dia buat dekat satu tower katakan, dia kena buat dekat semua tingkat. Okay, kalau dia buat partially, mungkin tingkat-tingkat tertentu. Okay, and then yang option D iaitu calibrated simulation. Okay, calibrated simulation. So calibrated simulation maksudnya dia nak buat measurement and verification, tapi improvement tu bukan datang daripada penukaran lampu saja, ada lagi faktor-faktor lain, jadi dia kena calibrate balik. So kalau awak nak refer yang ni, awak boleh refer International Performance Measurement and Verification Protocol. Okay, ataupun kita panggil dia IPMVP. Okay, IPMVP, yang mana IPMVP ni adalah
satu certificate, international certificate, okay, yang mana dekat dalam Malaysia ni ada less than 10 orang yang ada. Okay, kurang daripada 10 orang ataupun kurang daripada 5 orang kalau tak silap. Okay, sebab dia ada international measurement, international performance measurement and verification protocol. Okay, so dekat UiTM kita ada seorang wakil dekat Salam yang ada yang ni. Okay, okay, so untuk option yang ni, sama ada dia option A ke, option B ke, option C atau option D, kau boleh baca sendiri. Okay, sebab ini penerangan dia pakai ayat simple je lah. Okay, ataupun saya boleh terang secara ringkas. So kita tengok option A, partially measured atrophy acceleration. So only partial measurement is used with some parameters being stipulated. Okay, maknanya untuk pengiraan performance dia hanya ambil beberapa parameter saja, dia tak ambil detail. Okay, so involve acceleration of energy use of the equipment affected by energy conservation measure from the energy use of the rest of facility. Okay, maknanya kalau dia nak measure performance air conditioning dekat dalam satu office, dia akan detail kepada aircon tu saja. Maknanya dia akan letak meter yang akan measure hanya aircon itu sahaja. Okay, sebab dia partially. Ataupun kalau nak compare antara bangunan admin, comparison dengan blok-blok lain, jadi dia hanya akan buat dekat blok admin sahaja. Okay, yang kedua adalah retrofit isolation. Okay, kita tengok dia identical to option A, except no stipulation are allowed. Okay, so kalau dia tak buat stipulation, maknanya dia kena buat full measurement. Okay, so most type of energy conservation measures can be determined with option B. Okay, however, metering complexity increase, difficulty and cost increase. Jadi kalau nak ketepatan, option B is the best. Tapi dia kata option B ni kalau nak tepat, masalahnya meter lah. Okay, meter tu kena banyak. Okay, meter tu kena pasang dekat tempat yang betul. Okay, so option B may produce less uncertain result where load and saving pattern are variable. Okay, dia kata option B ni mungkin menghasilkan ketidaktepatan kerana kita punya alat elektrik ni, kita saving kat alat elektrik ni, dia variable, berubah. Okay, kita tengok pula option C. Okay, involve use of utility meter or whole facility submeter to assess the energy performance of total facility. Okay, yang ni dia lagi lah gunakan banyak meter. Okay, so assess the impact of any type of ACM but not individually if more than one is applied to an energy meter. Tapi meter dia ni dia tak pergi spesifik kepada alat-alat tertentu ataupun kawasan-kawasan tertentu. Okay, so contohnya dekat dalam bangunan admin, dekat UiTM Kampus Lungun, kita ada ground floor, first floor and second floor. Okay, kita buat kita punya improvement ni dekat second floor, tapi kita measure meter pada bangunan. Maknanya kita tak dapat tahu dengan lebih detail. Okay, memang ada saving katakan, tapi adakah saving tu betul-betul disebabkan improvement dekat second floor ataupun ground floor yang buat saving lagi bagus? So kita tak dapat detail punya bacaan lah. Okay, seterusnya adalah include the impact of any other change made in facility energy use, positive or negative. Okay, so ini kena
kena relate juga So katakanlah kita punya energy conservation measures ialah berkenaan dengan setting hibernate mode dekat komputer. Okay, so at the same time, okay, pada masa yang sama, katakan tiba-tiba sampai pula masa untuk kita tukar aircon. Okay, so bila kita rekod penggunaan tenaga, okay, bulan tu penggunaan turun banyak. Okay, dia improve a lot. Tapi dalam julat masa dia buat measurement tu, ada dua benda yang dia orang buat. Pertama, set komputer kepada hibernate bila tak pakai. Kedua, dia tukar aircon. So kita tak dapat trace antara dua tu yang mana yang menyumbang kepada pengurangan tenaga tadi. Okay. So intended for project where saving are expected to be large. Okay, yang ni biasanya kalau kita buat total renovation ataupun the whole facility tu sendiri, buat energy conservation measures, dan baru sesuai guna option C. Okay, kalau lah kata macam saya beritahu tadi, okay, dekat pejabat admin, ground floor sahaja buat energy conservation measures, first floor dengan third floor tak buat. Tapi bila kita nak measure, kita measure the whole meter dekat bangunan tu. So itu macam tak berapa sesuai lah, sebab dia tak berapa tepat. Okay, kalau nak buat option C ni, maknanya ground floor, first floor and second floor semua kena buat energy conservation measures, semua kena buat energy efficiency. Then barulah bacaan tu valid. Okay, kita pergi kepada option D yang last sekali, involve the use of computer simulation software to predict energy use for one or both of energy use term in equation. Okay, yang ni agak kompleks lah. Maknanya kita kena remodel balik sistem bangunan tu dekat dalam komputer menggunakan software. Okay, so bila kita remodel balik, kadang-kadang masalah dia adalah accuracy. Okay, adalah accuracy. Kita boleh refer kita punya wiring diagram dan sebagainya, tapi habit penggunaan electrical tu kita tak boleh nak masukkan dalam simulation. Okay, dalam simulation, bila kita run sistem electrical ni yang dalam bentuk software, mungkin kita akan let's say kalau kita ada 10 kipas, siapa yang tahu kipas 1 sampai kipas 10 user dekat office tu pasang speed berapa, tak tahu kan. Tapi dalam komputer kadang-kadang dia assume semua dia letak full speed. So akan ada perbezaan sikit lah, melainkan kalau dia betul-betul dapat data yang memang sesuai. Okay, so that's why dia ada option A sampai option D. Kita kena pilih yang mana yang paling sesuai untuk kita buat MNV. So yang ni boleh baca sendiri lah sambungan option D ni. Okay, so kita habis menonton sampai sini. Nanti saya akan sambung dengan video yang lain. Okay, terima kasih.